Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pengurusi ahli tangkuasa masjid, tuan guru, para alim ulama, hadirin yang dirahmati Allah, ya. Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama hadir ke masjid untuk sembahyang Jumaat, kerana pernah satu waktu kita tak boleh sembahyang Jumaat. Dan pada waktu itu kita rasa betapa sedihnya kita bila tak boleh datang ke masjid. Ya, lalu orang yang biasa datang ke masjid, dia sangat terasa ya, bila tak boleh datang ke masjid. Dan sekarang ni pun kita masih lagi menghadkan bilangan jemaah yang datang ke masjid. Ya, jadi doa pada Allah Ta'ala di samping kita berusaha supaya kita akan balik semula dalam suasana semua orang boleh datang ke masjid, insya-Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala dijadikan suatu perkara, satu musibah atau satu perkara apa saja yang berlaku kepada manusia, ya, Allah tak buat benda tu sia-sia, ya. Sebab tu kalau kita renung, kalau kita fikir, ya, benar firman Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, kamu tidak jadikan perkara ini sia-sia, ya, kerana kerja sia-sia bukan kerja Allah, ya. Setiap sesuatu yang berlaku mesti ada hikmah, ya, di dalam kejadian tersebut. Kalau kita ahli sunnah, kita kata di dalam, bukan di sebalik, ya. Kalau kita kata di sebalik kejadian, berarti kita ni golongan Jabariyah, ya. Ahli sunnah dia mengatakan ada hikmah di dalamnya, ya, bukan ada hikmah di sebaliknya. Itu pun ada perbahasan para ulama. Tak apalah, kita bukan nak pergi kepada benda yang polemik, ya. Jelasnya setiap benda yang berlaku mesti ada hikmahnya. Kenapa Allah jadikan perkara tersebut, ya. Dan terkadang ada hikmah yang segera kita tahu, ya. Umpamanya kita nak pergi ke kedai, ya, nak pergi ikut jalan lain, tiba-tiba tersilap masuk jalan lain, ya. Bila dah kita tersilap, kita kata Allah, pasal apa ikut sini? Tadi cadang nak pergi ikut lain, rupanya depan tu ada roadblock ataupun ada accident, ya. Oh, nasib baik tak pergi ikut jalan tadi. Segera kita tahu hikmah. Ada masa-masanya, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang bertahun. Bahkan Al-Quran menyebut selepas mati pun di akhirat besok, inna rabbaka huwa yafsulu bainahum yaumal qiyamah, ya, fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti di akhirat Allah akan cerita pada kamu apa yang kamu perselisihkan. Kenapa jadi macam ni? Negara kita bertukar kerajaan, kenapa jadi macam ni? Allah kata apa yang kamu perselisihkan itu Allah akan cerita pada kamu di akhirat besok. Ya, tidak semua Allah cerita dunia, sebab ada benda yang jadi rahsia Allah Ta'ala, hikmah, ya. Sesuatu benda itu menjadi rahsia Allah Ta'ala. Kenapa Allah buat demikian, berlaku sesuatu perkara apapun kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, orang beriman pada Allah Ta'ala, dia melihat dalam kacamata daripada sudut pandangan agama, pandangan syarak. Sebab kita orang Islam, kalau orang Islam mesti berfikir cara Islam, mesti merancang cara Islam, mesti bertindak cara Islam, sebab kita orang Islam, ya. Kalau kita orang Islam berfikir cara bukan Islam, tak kenalah, ya. Berfikir macam tak ada Tuhan, ya. Sedangkan kita tiap-tiap hari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sama juga dalam merancang. Tuan-tuan bekerja di mana-mana jabatan, di mana-mana agensi, mana-mana perancangan kita mesti ambil kira, aku ni orang Islam, kita mesti merancang sebagai seorang Muslim, mesti menyusun sebagai seorang Muslim. Mana-mana benda yang tak bercanggah, fadal. Mana-mana benda yang dikatakan mutlak haram ni pun dia ada peringkat, kita tahu, ya. Bukan semua haram tu satu jenis, bukan semua makruh tu satu jenis, bukan semua halal tu satu jenis, ya. Ada yang haram,
haram mutlak, haram tak boleh langsung. Satu je, syirik pada Allah. Ya, ada yang haram dosa besar. Ya, ada yang haram tapi dia hampir dengan makruh. Ya, dia tidak, kalau makruh dia tak dia haram tapi dia hampir dengan makruh. Ya, dan oleh kerana itu sama juga bila kita lakukan suatu benda, dia mesti ambil pertimbangan tersebut. Sebab tu Islam ni datang dengan menyusun. Dia ada kaedah. Islam ni dia satu sistem yang tersusun, hatta dalam bab ilmu sebagai contoh. Ilmu bukan satu kategori. Ada kategori ilmu fardu ain, ada kategori ilmu fardu kifayah. Dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah. Kenapa ada kategori? Sebab ada benda yang wajib diketahui. Al-ma'lum min din bid-darurah. Perkara yang wajib kita tahu. Sebagai seorang Islam wajib tahu. Haram arak, takkan tak tahu. Dalam Quran Allah haramkan zina, semua orang tahu. Ya, benda yang wajib tahu. Ya, maka benda itu kalau dilanggar maka dia berdosa. Dia tak boleh kata alasan saya tak tahu, sebab benda tu memang mesti tahu. Ya, sama juga semayang wajib. Kalau ada orang Islam kata, oh saya ingatkan tak wajib semayang, tu memang tolol lah tu. Ya, memang benda yang basic wajib tahu. Ada pun benda spesifik maka dia pergi pada hukum. Ya, hukum sampai peringkat mungkin fardu ain, mungkin fardu kifayah. Ya, dalam setiap benda. Jadi begitulah dalam soal akidahnya, soal ibadahnya dan sebagainya. Maka dia ada perkara-perkara yang kita harus memahami bagaimana satu-satu perkara tanggungjawab itu dia ada kaedah, ada kaedah yang kita mesti berfikir dengan kaedah dia. Kita tak boleh berfikir dengan apa yang logik. Ya, logik ni memang kita kadang-kadang kita ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adat. Dalam suatu perkara maka tak boleh kita letakkan satu hukum. Umpama orang kata Allah nasib baik saya tarik tangan dia, kalau tidak mati dia tadi. Dia bercakap dalam konteks hukum adat. Jangan dia bercakap dalam konteks hukum adat, kita hukum dengan hukum syarak. Tak kena lah. Ya. Dia kata awak kata macam ni tak boleh, syirik ni. Sebab awak jadi penyelamat bukan Allah. Masya Allah. Dia berkata, dia bercakap dalam konteks adat, maka hukumnya ialah hukum adat. Ya. Nasib baik ada anjing rumah dia, kalau tidak perompak masuk. Itu dia cakap dalam konteks hukum adat. Ya. Memang hukum syaraknya Allah lah yang menyelamatkan. Kalau Allah SWT ada anjing 10 ekor pun, kalau Allah kata nak pencuri masuk, dia akan masuk. Itu hukum syarak, hukum akidah. Tapi dalam konteks hukum adat, kita buat satu benda, kena pasang kamera, kena letak anjing untuk letak jaga. Tapi kalau anjing tidur, jaga tidur, loceng tak bunyi, umpamanya. Jadi oleh kerana itu dalam adat kita, bila penyakit wabak kita ikut hukum. Apa dia? Pakar beritahu kena pakai face mask. Ada orang kata dah pakai face mask dah 3 lapis, kena juga. Ya. Dah suntik 2 kali dah. Dengan booster pula sekali, kena juga. Ya. Apa maknanya? Maknanya ada lebih kuasa daripada kita. Ada lebih hebat pada kita. Siapa dia? Allah. Sebab itu dalam urusan jangan bertindak macam tak ada Tuhan. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bila berlaku satu musibah, ada orang yang kita harus mengakui bahawa manusia tidak sama dalam ketahanan jiwa dia. Ya, ada orang tak sama. Kita pun sama. Iman kita ni yazid wa yanqus. Ada masa naik, ada masa menurun. Iman manusia sifat demikian. Kesabaran demikian. Ketahanan demikian. Tak sama. Ada orang diuji sikit oleh Allah, tak tahan dah. Sikit je ujian. Ya. Wa iza uziya linnas ja'ala fitnas ka'azabillah. Bila dia timpa suatu ujian, manusia dia rasa macam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang sahabat Nabi pergi ziarah dia sakit. Ya, dan sakitnya luar biasa. Bila Nabi pergi ziarah dia, ya, Nabi tengok sakit dia luar biasa, maka Nabi tanya, kenapa dia macam ni? Dia rupanya dia menyesal. Ialah kita pun sama, bila kita langgar perintah Allah, kita rasa berdosa, kita menyesal, kita minta ampun dan kita takut azab di akhirat. Dia ni berkata, dia berdoa pada Allah Taala, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu azab aku di akhirat. Ya, kalau aku ada kesalahan, ada dosa denganmu, ya Allah, jangan diazab di akhirat, tapi engkau balaslah aku di dunia supaya aku tidak diazab di akhirat. Masya Allah. Nabi larang dia, jangan kata begitu. Ya, tubuh manusia tak sanggup nak menahan bala Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam ada kadang-kadang ada orang sakit, yang anak dia sakit, ya Allah, ya Tuhanku, pindahlah sakit anak tu kepadaku. Jangan.
Ya, anak sakit kita ayah boleh hantar ke dia hospital. Kalau kita sakit, siapa nak hantar hospital? Siapa nak jaga rumah tangga? Siapa nak? Ya, jadi oleh kerana itu Nabi kata jangan minta begitu, tapi minta, ya Allah ampunkan dosaku, selamatkan aku daripada azab dunia dan selamat aku daripada azab akhirat. Bukan minta pindah azab akhirat ke dunia. Jangan. Ya. Jangan minta sakit anak dipindah pada kita, jangan. Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap pengaturan dia atur sangat rapi. Ya. Hatta dalam penciptaan langit bumi, kenapa jarak matahari dengan bumi, kenapa kedudukan siang malam, semua tu ya Allah atur dengan wa wada'al mizan alla tatraw fil mizan. Allah susun dengan mizan. Mizan ni timbangan yang cukup rapi. alla tatraw fil mizan. Jangan kamu ya melampau dalam sukatan dalam timbangan. Maksudnya dalam perapian tu jangan ubah. Ya, sekarang bila manusia ganggu, rosaklah alam. Alam rosak pasal apa? Manusia ganggu. Allah Ta'ala letak bukit situ bukan sia-sia, jangan buang bukit tu. Ya, tapi manusia tak puas hati. Manusia memang makhluk tak puas hati. Dia baru beli kereta baru, tambah sport rim lagi. Ya, tambah apa lagi? Macam-macam lah tambah. Saya pun tak faham juga. Ya, pada kereta tu baru keluar daripada kedai, dia bayar, terus gimana? Pergi ke sesedih. Ya, tambah tu, tambah ni. Ya, akhirnya dah tak seimbang. Ya, berlaku ketidakseimbangan pada kenderaan. Sama juga alam, ialah perubahan kecil mungkin tak nampak kesan. Bila perubahan besar hari ni, apa berlaku hari ni? Hari ni dunia berada pada kritikal, sangat kritikal. Ya, kalau ikut apa yang dibimbangi sekarang ni ialah kepanasan global yang meningkat pada 1.5 darjah Celsius. Dan kita hanya berada pada hujung-hujung sangat kritikal. Ya, kepanasan yang luar biasa. Ya, bumi makin panas. Sekarang ni dikatakan ya, kalau cecah 1.5 darjah Celsius peningkatan kepanasan dunia ni daripada apa yang sedia ada, ya, kajian dibuat sejak daripada revolusi industri ya, hingga ke hari ini. Dan kalau meningkat 1.5 darjah saja, dunia sangat panas, ais di utara di selatan akan cair, menyebabkan laut akan meningkat. Bila parah laut meningkat, berpuluh-puluh negara akan tenggelam, beratus bandar-bandar akan tenggelam. Habis nak buat macam mana? Kurangkan kepanasan bumi. Apa yang menyebabkan berlaku kepanasan? Mula cari ni. Ya. Akhirnya manusia akan balik kepada asas apa yang Allah sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan. Allah Ta'ala bukan sebut darat, laut pun rosak. Hari ini rosak disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, sebab tu bila kita tengok satu-satu musibah berlaku, ya, semalam 2 ipah berlaku hujan luar biasa di satu tempat je. Ya, di atas Gunung Jerai saja. Ya, hujan yang sepatut turun 70 tahun turun sehari. Ya, Masya Allah. Di tempat itu saja. Ya, tempat tu je. Tempat lain tak ada. Al-Ustaz tak kena. Kawasan tu je. Ya, dan baru ni kita tengok di China, di Eropah, ya, di Turki. Dia sekarang ni hujan sekejap tapi turun tu macam marah sungguh. Macam Allah murka sungguh, diturun sungguh. Tapi sekejap je. Tapi implikasi dia cukup besar. Pasal apa? Kerana manusia melampau. Manusia melampau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan sekalian, ya, ialah satu aspek faktor-faktor jangkitan kuman wabak ni, satu aspek kita tak apalah, itu kita ambil dari Islam. Islam bukan tolak yang tu. Tetapi kena lihat juga aspek-aspek yang lain. Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Nabi asal sebut dalam hadis, iza zahara zina, bila zina secara terang-terangan, zina secara terbuka, zina dibuat secara terang-terangan, secara terbuka, orang boleh tengok berzina bila-bila masa. Dalam hadis kata kalau Allah panjang muka-muka boleh tengok orang berzina tepi jalan. Sekarang zina di mana-mana, dalam keluarga, dengan jiran, tetangga, dengan siapa, anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Iza zahara zina, bila zina berlaku secara terbuka, war riba, dan amalan riba berlaku terbuka. Elan, bukan sembunyi-sembunyi.
Sekarang riba terang-terang. Berapa interest? Bank ni berapa? Ya, alung berapa? Terang-terang. Tak ada sembunyi. Dan kita tahu benda tu riba, dan manusia terlibat dengan apa yang dia tahu. Ini bukan soal menipu. Kalau tipu kita tak tahu. Ini bukan penipuan. Ini terang-terang. Iza zahara zina wa riba fi qaryatin, bila zina dan riba berlaku secara terbuka dalam satu kawasan, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Na'udzubillah. Mereka telah menghalalkan, mengizinkan bala Allah turun ke atas mereka. Kenapa mengaku seluruh dunia? Kerana zina seluruh dunia. Ya. Maksiat seluruh dunia. Ya. Walaupun ini yang kita tengok, wallahu alam, ya, kita sampai peringkat saya kadang-kadang mari terfikir, sekarang pergi masjid tiap malam kita buat munajat, kita doa pada Allah, buat sembahyang hajat, ya. Tapi doa kita Allah tak terima dah. Doa kita sudah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sebut, ya, doalah ulama, menangislah, doa kamu tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bukan saja kita, seluruh dunia berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang. Pasal apa? Kerana ada tanggungjawab kita yang tidak selesai dengan Allah Ta'ala. Ya, ada tugas kita yang tak selesai. Berapa juta orang tak semayang atas dunia sekarang, tuan-tuan. Ya, berapa juta orang berzina sekarang atas dunia. Ya, berapa juta maksiat berlaku secara terbuka. Ya, akhirnya merayulah. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kamu kena takut bala Allah. Bila dia tak kena orang zalim, saya tak kena orang jahat saja. Orang baik pun kena. Imam mati, Bilal mati. Ya, di tempat saya tu tiga-tiga mati. Imam mati, Bilal mati, Tok Siap mati. Tempat ni tidaklah. Satu keluarga kadang-kadang, Allahu Rabbi, mak ayah meninggal dunia, tinggal anak kecil-kecil. Ya, 4 orang anak kecil-kecil, mak ayah meninggal kena COVID. Ya. Dan yang paling hampir dengan kita itulah kita, na'udzubillah. Jadi oleh kerana itu, ada satu hadis yang saya nak kongsi pada tengah hari ni. Hadis ni mungkin biasa tuan terdengar, tapi ambil kesempatan. Nabi sebut, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullahu fiha khaira illa a'tahu iyyahu hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, pada hari Jumaat ada satu saat. Pada hari Jumaat ni ada satu saat bila mana seorang Muslim berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alullahu fiha khairan, dia memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illa a'tahu iyyahu, maka Allah akan beri segera kepada dia. Ada satu saat, ada satu detik waktu pada hari Jumaat, kalau kita minta kebaikan, Allah akan bagi terus kebaikan kepada kita. Bila? Hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda as-salah. Waktunya, kata Nabi, di antara khatib duduk antara dua khutbah sampai kita selesai mendirikan sembahyang Jumaat. Panjanglah masa tu, tapi dalam panjang waktu tu ada satu saat. Bila? Tak tahu. Tapi waktu itulah, duduk antara khutbah sampailah kita mendirikan sembahyang. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi suruh banyakkan minta doa pada waktu itu. Sebab kita tak tahu saat mana. Ya, tapi ada satu saat waktu tu antara tempoh tersebut Allah Taala makbulkan apa yang kita minta dan Allah perkenankan apa yang kita hajat. Dan berdasarkan itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam satu hadis yang kita boleh berkongsi pada hari yang mulia ini, insya-Allah. Ya, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, satu hari Jibril mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, kata Jibril, hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah macam mana kamu rasa nak hidup. Allah Ta'ala utus Jibril beritahu Nabi, tapi bukan untuk Nabi. Ya, pengajaran tu untuk semua umat dia, untuk kita semua.
Ya, Nabi ini maksum, Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan Nabi ini model, contoh terbaik. Apa kata Jibril? Ishma syi'ta. Hiduplah macam mana kamu nak hidup. Hiduplah. Nak merompak, nak syirik, nak murtad, nak lawan Allah, nak durhaka kepada Allah, nak taat perintah Allah, nak dekat dengan Allah. Ishma syi'ta. Hiduplah macam mana kamu rasa nak hidup. Cuma ingat satu je. Fa innaka mayitun. Satu hari kamu akan mati. Satu hari kamu akan mati. Ya. Mati ni berat, tuan-tuan. Bila ingat mati ni berat. Hidup ni kena ada berat. Kereta kena ada berat, motor kena ada berat, hidup pun kena ada berat. Ya, bayangkan kalau kereta tak ada berat, langgar semua benda. Hidup kita, apa berat hidup kita? Ingat mati. Ingat mati ni buatkan kita sentiasa berat. Takut terlanjur, takut terlajak. Kita berat sentiasa. Ingat mati ni, orang nak berzina tak jadi, orang berdosa minta ampun, orang nak riba, nak rasuah tak berani. Pasal apa? Ingat mati. Ya. Jadi penting ingat mati ni. Bukan sebab bila ingat mati duduk masjid, dah. Kalau kita pegawai kerajaan, kita bekerja dengan jujur amanah, kita tak menyeleweng. Pasal apa? Kita ingat mati. Ya. Kalau kita staff, kita bekerja, kalau kita buat kerja overtime, kita akan claim overtime yang kita buat. Kita tak akan claim overtime lebih daripada apa yang kita buat. Ya. Masuk waktu. InsyaAllah hadis ini panjang. InsyaAllah saya akan sambung sikit dalam khutbah nanti. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati kita bersama, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi sentiasa sebagai hamba Allah di mana saja kita berada. Sempena bulan Falak Malaysia tahun 1443 Hijrah atau 2021 Masihi sepanjang bulan Muharram, maka khatib akan menyampaikan khutbah berhubung dengan hubungan alam dan pelaksanaan ibadah kita dan kedudukan kita si Allah Subhanahu wa taala. Tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam langit bumi sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, di mana ilmu astronomi yang juga disebut sebagai ilmu falak merupakan salah satu disiplin ilmu bagi mengkaji tentang apa yang berada di langit, apa objek-objek di langit seperti bintang, bulan dan matahari, dan digunakan pengkajian ilmu falak ini bagi menentukan waktu sembahyang, arah kiblat, kedatangan bulan, pergerakan dan sebagainya, termasuk fenomena-fenomena alam seperti berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan yang sangat rapat dengan manusia dalam kehidupan seharian. Seluruh makhluk ini adalah hamba Allah. Lantaran itu,
Allah Ta'ala mencerca dan mengecam golongan yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah gunung ganang dan seumpamanya. Maka seluruhnya merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mestilah mengabdi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala maksudnya, dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan guna yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu perkara itu dijadikan. Tuan sekalian sidang jemaat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh objek-objek tersebut dengan tujuan-tujuan yang khusus dan tujuan-tujuan yang umum, bergantung kepada kedudukan ilmu yang ada pada manusia. Dalam hal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia, di mana perkembangan ilmu falak telah bermula sejak kewujudan manusia di muka bumi, dan sifat manusia yang sentiasa ingin tahu tentang kejadian alam, pertukaran malam dan siang, pergerakan matahari, perubahan fasa-fasa bulan dan taburan bintang di langit, menyebabkan manusia sentiasa mengkaji dan meneliti kejadian alam, di mana keperluan hidup manusia seperti pelayaran, pertanian, perburuan dan sebagainya, termasuk juga dalam urusan ibadah kita. Bila waktu kita mengerjakan ibadah haji, bila menetapkan waktu bulan puasa Ramadan, menetapkan bulan Syawal dan kehidupan kita seharian. Maka kan itu, dalam peristiwa-peristiwa penting ini termasuklah peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, juga mengambil kira faktor-faktor peredaran dan keadaan-keadaan yang berlaku dalam ilmu falak pada waktu itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam di awal perkembangan ilmu falak di negara-negara kita, sebahagian para ulama yang balik daripada pengajian mereka di Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Madinah, telah pun didahkan dengan perkembangan ilmu falak. Para ulama kemudian menyalin semua naskah-naskah utama untuk dibawa balik ke alam Melayu bagi membuat karya masing-masing berdasarkan sumber yang dipelajari. Alam Melayu juga memiliki beberapa tokoh ulama yang masyhur dalam bidang ilmu falak, seperti Syekh Tahir Jalaluddin yang menghasilkan karya Pati Kiraan dan Natijah Al-Ummi, dan Syekh Abdullah Fahim yang terlibat dalam peristiwa falak kemerdekaan tanah Melayu. Dalam konteks umat Islam di Malaysia, kepentingan ilmu falak dilihat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya dalam menentukan waktu solat, penentuan arah kiblat, penyusunan takwim. Malahan pada waktu itu juga waktu-waktu penentuan solat sunat gerhana, penetapan awal Ramadan, hari raya serta hari-hari kebesaran Islam yang lain juga berpandukan ilmu falak. Begitulah pentingnya ilmu falak dalam kehidupan manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah, justru dalam situasi negara menyambut bulan Muharram sebagai bulan falak, maka pihak JAKIM dan dengan kerjasama NGO Apa di Langit dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri sedang giat mengadakan pelbagai info program aktiviti falak. Dan penganjuran bulan falak di Malaysia bertujuan untuk mendidik dan mendedahkan dasar dan ketetapan baharu kerajaan dalam hal ehwal falak, mengimplementasikan dalam ibadah pelancaran kriteria Imkanur Ruqyah yang baru pada tahun 1443 Hijrah, disetujui oleh negara-negara anggota MABIM, iaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura, melalui mesyuarat pegawai kanan kementerian pada tahun 2019 yang bertempat di Singapura. Mudah-mudahan usaha ini akan meningkatkan lagi pengetahuan di kalangan umat Islam, khusus melahirkan pakar-pakar dari ilmu falak. Muslimin yang dirahmati Allah, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu allazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirun. Maksudnya, Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya,
kemudian dia bersemayam di atas arasy, dan dia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, tiap-tiap satu daripada keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang menentukan dan menjadikan segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa kepadanya, kerana penilaian Allah ialah pendudukan pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu si Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis yang telah saya sebutkan tadi dalam kuliah muqaddimah sedikit, ya, di mana Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW. Ja'a Jibril ila Nabi SAW faqala, Jibril datang berjumpa Nabi SAW lalu kata Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah macam mana kamu rasa nak hidup. Ya, nak taat, nak durhaka, nak syirik pada Allah, nak beriman dengan Allah, ishma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak hidup, sama nak taat atau durhaka. Cuma kamu kena ingat, fa innaka mayitun, kamu akan mati. Ya, maka kan itu kematian merupakan break dalam hidup kita. Siapa saja, pemimpin, rakyat, kaya, miskin, semua akan bertemu dengan kematian. Bila kita ingat mati, menyebabkan kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlanjur melakukan maksiat, kita minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hikmah besar. Kematian dijadikan sebagai peringatan kepada manusia. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Buatlah apa saja kamu nak buat. Buatlah apa saja yang kamu nak buat. Nak semayang, tak nak semayang, nak taat, nak durhaka, nak sujud pada Allah atau sebagainya. Wa amal ma syi'ta. Buatlah apa saja yang kamu suka buat. Fa innaka mujzi'un bih. Cuma kamu kena ingat, semua perbuatan kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ya, semua perbuatan. Faman ya'mal misqalatin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kebaikan Allah akan tunjuk, sebesar zarah keburukan pun Allah akan tunjuk. Maka kan itu, apa yang kita buat akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dan dibalas oleh Allah. Ya, maka kan itu kita mesti berfikir, ya, sebelum kita lakukan satu perkara. Ya, mungkin kalau manusia boleh patuh traffic light walaupun pukul 3 pagi, dia boleh taat, dia tak langgar traffic light. Alangkah baiknya kalau manusia boleh taat perintah Allah. Kalau sekadar traffic light pun, saya fikir cukup baik. Taat perintah Allah walaupun tak ada manusia, walaupun tak ada siapa. Ya, demikianlah manusia boleh takut kepada makhluk, kita lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Yang ketiga kata Jibril, sayangilah siapa yang kamu nak sayang. Sayanglah pada mak, pada ayah, pada isteri, pada harta, pada kebun, pada rumah, pada jawatan, pada pangkat kedudukan. Wahbib man syi'ta. Sayangilah siapa yang kamu nak sayang. Fa innaka mufariquh. Ingat, satu hari kamu akan pisah juga dengan dia. Satu hari akan pisah juga dengan isteri yang kita sayang, dengan anak yang kita sayang, dengan rumah yang kita sayang, dengan pangkat kebesaran. Kamu akan berpisah juga satu hari. Maka kan itu kata Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin ialah mendirikan qiyamul lail. Bangun tengah malam, sembahyang tahajud, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan orang mukmin. Walaupun sekadar 2 rakaat, ya, maka kita dirikan. Wa izzatu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya dia tidak bergantung pada manusia. Ya, kadang-kadang kita rasa manusia lah beri rezeki pada kita, kita lupa Allah. Manusia hanya postman yang tolong sampai. Kalau Allah tak izin, maka rezeki tak akan sampai pada kita.
Maka kali itu mudah-mudahan kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan membanyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu kerana kata Allah Taala dalam Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aid bi taufiq wal hidayah wassalatu wassalamah malikina ke bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Putra Agung Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika ke bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pangsuri Agung Tuanku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Antawakil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladna malizia aminah mutmainnah sakha'an rakha'a dara adlin wa imanin wa amni wa aman wa sa'iri bilal muslimin. Allahumma azil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasaraddin wa khzul man khazal al-muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam min sayil asqam. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hamba-Mu yang sering kali melakukan dosa dan kesalahan ini, mohon keampunan-Mu ya Allah. Dan agar Engkau angkat bala bencana wabak ini pada negara kami dan negara seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pelihara isteri kami, keluarga kami, diri kami, keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami dan jiran tangga kami ya Allah, seluruhnya daripada musibah yang melanda ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami jadikan hamba-Mu yang taat, melaksanakan kewajipan mendirikan sembahyang, bayar zakat kepada pusat zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham bagi kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami permudahkanlah mawid dan dalam mengagihkan zakat pada para asnaf dan menguruskannya harta wakaf dan sebaik-baiknya ya Allah dimanfaat umat Islam di wilayah persekutuan khususnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kurniakanlah juga pada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan perlindungan daripada musibah, bala bencana, wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19 ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la